شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نألنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نال رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله شباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sekali pada petang hari Jumaat yang sangat mulia ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dia, hidayah dia, rahmat dia dapat kita sama lagi dalam hidayatu al-iman dan juga hidayatu al-Islam. Kita masih jadi orang Islam lagi dan juga masih jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Maka walau bagaimanapun cubaan gapo sahaja yang kita jumpa pada masa hidup kita sekarang ni, dunia kita sekarang ni, sama ada hidup kita, sama ada ibadat kita, sama ada kerja kita, maka kita berdoalah kepada Allah Taala dan juga
bertawakal kepada Allah Ta'ala dan juga mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan ditolong dan juga akan dipimpin oleh Allah Ta'ala duk sama dengan kita insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sedang pendengar penonton ibu bapa yang dikasihi sekalian, pulang lagi kita pengajian kita bersama iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang kita nak kenal akan sifat kejadian Nabi, hidup Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun benar harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai balah mana, Nabi makan balah mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada baju, ada seluar, hidup dia balah mana. Kita sama-sama belajarkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, yang dikarang ataupun tuai kitab dia iaitu Imam Bukhari, ana murid kepada al-Imam tuai kitab dia iaitu Imam Tirmidzi, ana murid kepada al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka kita akan sambung lagi pada hari ini dalam bab yang barulah, iaitu kita telah sampai pada hadis 151. Alhamdulillah. Maka kita masih nak berjalan lagi, masih nak bersama lagi, walau bagaimanapun kita minta berdoa kepada Allah Ta'ala jadi majlis kita ini adalah majlis yang manfaat, majlis yang barakah kepada kita, majlis yang memberikan tamuhai kita kasih kepada Nabi SAW bersama insya-Allah. Kerana kita sedang belajar mengenai dengan Nabi ni, kita sedang mengaji akan hadis Nabi SAW ni, maka apakah dengan sebab apakah kita tidak rasa cinta, rasa rindu, rasa ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi seoranglah yang kita harapkan dapat syafaat daripada dia sehingga kita berjaya di dalam akhirat nanti, dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kita boleh masuk syurga, amin ya rabbal alamin. Dan juga di antara perbuatan yang kita nak dapatkan syafaat daripada Nabi, pertolongan daripada Nabi, itu kita banyak selawat kepada Nabi. Khususnya pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat dan juga hari-hari yang lain. Mereka hari Jumaat ni dia dipentingkan, digalakkan banyak sikit untuk kita bersalawat kepada Nabi SAW. Kerana orang yang dia nak dapat syafaat daripada Nabi banyak sekali adalah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Ini adalah kelebihan bagi kita orang yang ngaji hadis Nabi SAW. Orang yang mengaji hadis Nabi SAW, dia akan dapat kelebihan ni. Setiap kali yang dia bacakan hadis Nabi, setiap kali yang dia bacakan hadis Nabi SAW, maka dia berselawat kepada Nabi, maka dia adalah orang yang banyak selawat kepada Nabi sekali. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sendiri berjanji bagi orang yang banyak selawat kepada Nabi, satu kali sahaja yang kita selawat kepada Nabi, adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan selawat kepada kita. Allah Taala selawat kepada kita, bukan kata Nabi balas selawat kepada kita kelak, tak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala balas selawat kelak kepada kita insya-Allah. Maka kita akan sambung pengajian kita, iaitu bab yang baru, bab 20 ni. Bab yang ke-20 ni, tajuk yang ke-20 ni di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini bagi al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang mati pada tahun 279 Hijrah. Bab yang ke-26, babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-idamu wal udmu ma yu'tadamu bihi wa huwa ma yu'kal bil khubzi ayyan kana. Orang panggil kata kita nak bincang ngaji mengenai dengan lauk makanan Nabi lah. Nabi ni makanan dia ni makan lauk gapo kata kap kau Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kerana Nabi SAW makan roti. Biasanya orang Arab, biasanya Nabi dulu, sahabat dulu makan roti. Sama juga orang Arab sekarang lah ni pun, negeri Mesir baik, Urdun baik, negeri mana-mana mereka suka makan roti. Maka biasanya Nabi SAW dan juga para sahabat dulu dia ni makan roti. Maka kadang-kadang dia makan roti dengan makanan ni, maka kita tahu kata Nabi SAW biasa makan roti dengan makanan ataupun dengan lauk gapo. Dengan lauk gapo. Dengan lauk gapo. Maka hadis yang pertama, hadis nombor 151 Hijrah. Kata pengarang kitab ini iaitu al-Imam At-Tirmidzi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Muhammad bin Sahl bin Askar
wa Abdullah bin Abdul Rahman, sanak siapa kepada Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu. Qala Abdullah bin Abdul Rahman fi hadithihi ni'mal idamu awil udmu al-khallu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah, Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini daripada Hisham bin Urwah. Ya, Urwah, Hisham bin Urwah, dan juga Urwah ni anak kepada Urwah bin Zubair. Dan juga Az-Zubair bin Awam, sahabat Nabi SAW. Maka Urwah bin Zubair, Hisham ni ambil daripada pak dia ni ambil daripada Aisyah isteri Nabi SAW. Aisyah. Maka Aisyah dia sabda kata Nabi SAW, Aisyah kata Nabi SAW biasa bersabda, biasa kata, ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik lauk, sebaik-baik lauk ataupun makanan yang kita makan bersama dengan roti, makanan yang kita makan bersama dengan nasi lah kalau masa kita sekarang ni. Kalau masa Nabi tu, Nabi makan lauk dengan roti. Kalau kita sekarang ni makan lauk dengan apa? Makan nasi dengan lauk. Nabi makan roti dengan lauk. Maka Nabi SAW biasa kata satu kali kata, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, cuka ni kan apa cuka? Namsum saicu dah kita lah rumah kita. Al-khallu cuka. Maka hadis ni al-khallu ma'ruf, terkenal al-khallu cuka. Maka hadis ni Allah peniaga orang jual-jual, khususnya orang jual basing alat awak makan ni, jual kicap baik, jual cuka baik, jual ganu, jual basing ni. Kalau dulu ada masa mana-mana yang orang panggil atau peniaga ambil hadis ni untuk cari makan dalam perniagaan dia. Jual cuka sudah akid hadis Nabi SAW. Dengar apa kamu ni, Nabi SAW royak kata sebaik-baik makan ni, sebaik-baik lauk untuk kamu makan dengan roti, makan dengan nasi baik adalah al-khallu cuka. Habis tu buat orang suka nak beli cuka ni. Dan juga kedah jual cuka pun laku lah. Kaya dengan sebab jual cuka, dengan sebab akid hadis Nabi SAW demi untuk nak khosana dalam nak jual cuka. Maka hadis ni sahih ke tak sahih? Daripada Nabi SAW sungguh. Dan juga cuka ni kalau kita tengok ada banyak jenis lah. Cuka yang buat daripada minyak, cuka yang buat daripada jenis-jenis yang lain banyak lagi lah. Tapi hadis ni yang penting sekali untuk kita nak faham, untuk kita nak amal, untuk kita nak sebar, kita faham. Bukan kata hari ni kita tengok taruh ni ni'mal idamu al-khallu, sebaik-baik lauk cuka, cuka. Tak usah kita nak makan cuka dengan roti, tak usah kita nak makan cuka dengan nasi. Hari ni orang Tino yang kata abang cari ikan ni. Abang baru ngajar hadis yang kata tak usah makan ikan. Hari ni nak makan lauk hak paling afdal sekali, hak Nabi yang kata sebaik-baik lauk sekali cuka, makan nasi dengan cuka. Ni salah faham. Kerana hadis ni ulama dia beri peringatan kepada kita. Katanya benar yang Nabi SAW royak kata sebaik-baik lauk adalah cuka, tapi kita kena pergi tengok orang panggil kata sababu wurudil hadis. Sababu wurudil hadis. Sebab apa Nabi boleh sebut bahasa ni? Sebab yang menyebabkan Nabi ni sebut bahasa ni. Ada hikam ke apa? Ada hikam yang berlaku ke apa yang menunjukkan ataupun menyebabkan Nabi SAW sebut perkataan itu Vietnam hari. Kalau kita tengoknya, Nabi SAW sebut dengan hakikat yang sebenar mengenai dengan hadis ni. Nabi sebut dengan masa tu orang panggil kata bi'tibarin mawjud. Ada sekadar tu, tak ada makanan yang lain. Pada masa tu di sisi Nabi ada makanan taratu. Dalam rumah Nabi ada makanannya cuka saja. Maka Nabi SAW kata kalau gitu cuka lah, baiklah, tak apalah, baik tak ada apa langsung. Gitu. Bukan nak tunjuk kata cuka ni baik tak? Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Daripada Jabir radhiyallahu anhu qala. Jabir ni dia sahabat Nabi, dia cerita kata satu kali ni Nabi akhadha biyadi. Nabi pegang tangan dia, heret tangan. Satu hari ni Nabi pegang tangan Jabir bin Abdullah, heret tangan Jabir ni pergi kepada manzilihi, pergi kepada rumah Nabi SAW.
fa akhraja ilaihi filaqan min khubzin. Ya. Maka pergi sampai rumah Nabi ni, ya. Nabi SAW orang panggil tu fa akhraja ilaihi ila manzilihi ni pergi pada rumah Jabir, dan juga Jabir ni waktu bek roti ataupun waktu bek filaqan ni mana kata beberapa keping daripada roti saja, keping sedikit aja, tak banyak, roti biasa lah mana kata filaqan. Orang panggil roti tak sedap mana agaklah. Waktu bek roti saja. Faqala maka Nabi SAW sebut faqala sebut kata ma min udumin, tak ada lauk lah nak makan dengan roti ni, mana kata tak ada ke lauk gapo yang fak kita nak boleh makan roti ni dia cicah kena ke. Biasa kita makan roti ni cicah gula, cicah sup, cicah gapo tak. Maka fak sahabat dia kata la illa syai'un min khallin, malaikat ada cuka ya. Maka ada cuka ya. Maka Nabi SAW kata kalau gitu fa innal khalla ni'mal udumi, kalau gitu tu cuka adalah sebaik-baik makanan ataupun sebaik-baik lauk dah. Bagi tak ada apa. Kalau ada cuka sekadar cuka, waktu baik cuka. Maka di sini nak kita faham kata apa? Faham kata Nabi SAW ni bukan nak royak kata cuka ni adalah sebaik-baik makanan. Siapakah hari ni kita nak turut hadis Nabi, faham hadis Nabi, nak makan cuka saja dengan nasi. Nak makan cuka saja dengan roti, ataupun kalau kita penjual orang yang nak jual apa, nak jual cuka, nak jual alat makanan ni, ambil hadis ni untuk nak khosana cuka, tak boleh juga. Kerana Nabi SAW sebut ni ada sebab dia. Maka Jabir royak kata fama ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir yang dengar daripada Nabi tu, Allah sebab daripada aku dengar hari tu, aku suka nak makan cuka. Suka nak makan cuka. Dan juga Talhah ambil hadis ni daripada Jabir pun, dia yang kata aku pun suka juga cuka, untuk nak makan cuka selepas daripada aku dengar hadis ni daripada Jabir. Orang panggil tu musalsal, hadis al-hadithul musalsal. Kerana setiap orang ni apabila dengar hadis ni katana maziltu uhibbu al-khalla mundu sami'tuha min Jabir. Kalau kita hari ni dengar hadis ni daripada saya Ustaz Mukhlid, bolehlah kalau nak kata nak riwayat hadis ni seperti mana ulama-ulama dulu dia dengar hadis ni, dia selepas daripada dia dengar daripada Dr. Guru dia katakan aku suka masih suka nak makan cuka selepas daripada aku dengar hadis ni daripada Dr. Guru aku. Maka di sini katanya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibn Qayyim dia kata wa hadha sana'un alaihi, ini adalah puji Nabi lah, puji Nabi SAW, puji cuka. Puji cuka. Apa puji? Puji dengan sebab masa tu dalam rumah Jabir ataupun dalam rumah Nabi suatu masa pun ada sekadar ni ya, ada cuka ya. Tak ada makanan yang lain lah nak makan dengan roti, nak cicah dengan roti ni. La tafdhilul lahu ala ghairihi, bukan nak tunjuk kata cuka ni lebih baik daripada makanan lain, tak ada. Tapi nak yang kata bihasbi muqtadal halil hadir, masa nak welanan menikap kap yang kanan dan sampai tiasulah ada sedikit lebih baik daripada tak ada langsung. Kerana tak ada langsung boleh jadi lapar, boleh jadi orang panggil atau sakit dengan sebab tak ada apa nak makan. Habis tu Nabi puji hari tu dengan sebab ada sekadar tu makannya. Kalaulah ada lauk lain boleh jadi Nabi tak ada puji seperti ni. Tapi nak kata akhir sekali dah pada masa tu ada cuka, ni'mal idamu al-qallu. Tak apalah kalau tak ada makanan lain, kalau ada cuka saja baik dah. Begitulah Nabi SAW ya. Supaya kita lah bangun waktu pagi, sudah semaya duha, sudah apa kita masuk dapur, kita tanya isteri kita tanya orang tina, kita kata adik hari ni ada lauk gapo adik? Adik dia kata tak ada gapo langsung lauk pagi ni ada nasi dengan budu ya. Tu pak kita ayat kata orang mana? Kalau gitu budu pun cukup lah. Gitulah Nabi SAW kata kalau ada cukup pun cukup lah makan dengan roti. Cuma ada masa tu bukan sebab kata cukup baik lebih daripada makanan lain, tak. Ada kelebihan khusus, tak. Tu yang pasti kita kena faham mengenai dengan ulama ni, dia detail sangat sebab wurudul hadis. Tengok kata hadis ni Nabi sebut sebab apa. Bukan kata semata-mata nak percaya ataupun nak faham menurut apa yang riwayat dengan secara pendek gapo tak. Seterusnya, di sini kita dapat hadis ni Allahu Akbar. Tawaduk Nabi SAW ni. Tawaduk Nabi lah, pemimpin ni.
Nabi SAW pemimpin, Rasulullah, Nabiullah, tapi Allah roti dengan cukur ya. Allah musta'an. Dan juga ini orang panggil tu untuk nak orang panggil apa? Tenang hati kepada diri lah, tak ada makanan lain pun sekadar ni pun cukup. Orang panggil tu untuk nak tamakninah kepada diri sendiri. Kita pergi lagi kepada hadis yang seterusnya. Katanya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala an Simak ibn Harb qala sami'tu an-Nu'man ibn Bashir yaqul alastum fi ta'amin wa sharabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnah. Hadis ni riwayat Muslim dalam kitab sahih dia adalah hadis yang sahih juga. Hadis ni An-Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Nabi. Dia tanya fak dia semasa dia lah. Orang panggil tu tanya kepada at-tabi'in. Nu'man bin Bashir ni orang panggil tu semasa Nabi ni dia umur sikit budak lagi. Masa tu budak lagi. Allahu Akbar. Nu'man bin Bashir ni adalah salah satu budak halus kecil yang telah diterbiahkan, yang telah dididikkan oleh Nabi SAW. Dia ngapa hadis ni banyak dan tak ada banyak sangat, tapi hadis dia ngapa ni panjang. Seperti hadis yang anak-anak kita duk ngaji agama duk ngapa tu, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat faqad waqa'a fil haram. Hadis panjang mengenai dengan syubhat hadis tu. Nu'man bin Bashir katanya dia dengan hadis tu daripada Nabi 7 tahun ya umur. Tapi ingat terkuat. Habis tu ulama yang kata al-hifdhu fi as-sighari kan nakhshi fil hajari. Ulama yang kata budak-budak yang halal anak kita hari 7 tahun 8 tahun. Kalaulah dia mengapa al-hifdhu ngapa Quran, ngapa hadis Nabi SAW, mereka akan ingat. Ataupun ngapa gapo saja yang tidak berfaedah, ngapa lagu, ngapa gapo. Ulama yang kata kan nakhshi fil hajari, seolah kata kita kek salak bun konhin. Kita lukis, kita kek salak di atas batu, dia akan lekat selama-lama. Kalau budak, anak kita semasa budak, kita didik mereka untuk mengapa Quran, mengapa hadis Nabi, tinggal ataupun menjauhi daripada dengar ataupun mengapa lagu-lagu benda-benda yang tidak berfaedah, Quran dan juga hadis ini akan tetap bersama dengan anak kita sampai besar. Habis itu kan nakhshi fil hajari. Penting benar kita nak mendidikkan anak-anak kita kecil-kecil ni dia mengapa Quran, dia mengapa hadis Nabi SAW. Seperti Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir dia tanya kepada fuak-fuak sahabat dia lah. Fuak-fuak dia lah. Fuak yang duduk bersama dengan dia. Kerana dia boleh hadis lepas daripada Nabi mati dah lah. Dia tanya kepada sahabat dia, alastum fi ta'amin wa syarabin ma'syitum. Allah, aku tengok fuakmu ni makan sedap, minum sedap, mewah teruk. Makan sedap, makan senang, minum sedap, minum senang. Laqad ra'aitu nabiyyakum, aku biasa tengok Nabi fak kamu. Nabi fak kamu iaitu Nabi SAW dulu tu, masa beliau masih hidup lagi dulu tu. Allah wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Sehingga watama hak pesing buruk, watama hak pesing lemak lebar, watama hak pesing tak ada sut. Watama hak pesing tak urut dah lama dah tu pun Nabi SAW sendiri pun Allah payah nak jumpa nak boleh pakai watama seperti itu. Apatah lagi dengan watama pesing sedap tu. Apatah lagi dengan watama pesing sedap. Ad-daqalu iaitu gapo ad-daqalu? Radi'ut tamar, watama pesing radi, teruk, watama teruk dah, bukan? Watama pesing borok dekat-dekat nak borok dah. Nabi SAW watama pesing tak urut, pesing tak sedap makan dah pun. Tak ada lagi nak cari untuk nak makan masuk dalam perut dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah kata Nu'man bin Bashir nak ingat kepada sahabat dia lah. Fuak-fuak sang dia lah kata, fuakmu hari ni sedap, makan sedap, minum. Ingatlah kata suatu masa yang Nabi kamu biasa hidup tu, bukan senang-senang nak jumpa watama pesing borok tu pun susah nak jumpa. Gapo atas lagi, kalau lah Nabi nak sedap boleh makan watama sedap-sedap, watama pesing sedap, watama pesing sut-sut. Tak ada jumpa. Itu Nabi SAW. Untuk Nabi kita rasa, Nu'man bin Bashir Nabi kita khabar kata ini adalah an-ni'mah, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti yang kita kena bersyukur, pasti yang kita kena ingat kepada Allah Taala, pasti kita khabar kata ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala meliakan kepada kita.
Habis tu Allah Ta'ala tak ada nak gah apa sikit abau daripada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak ada. Kerja kita yang Allah Ta'ala nak kepada kita ni, kita boleh makan rezeki, duit banyak, kita boleh ada makan ni, kita boleh ada minum ni, kita boleh pakai yang sedap, gapo sedap belaka. Allah Ta'ala tak ada nak untuk kita balas kelik beri makan ni kepada dia, beri gapo kepada dia. Tapi Allah nak kepada kita itu, kita beribadat kepada dia. Itu hadis yang nombor 152. Seterusnya hadis 153. Katanya Imam Tirmizi daripada Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik makanan ataupun lauk adalah cuka. Hadis ni seperti hadis yang pertamanya yang kita bacanya tadi. Kita pergi lagi kepada hadis yang 154. Daripada Anzahdamin Al-Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa Al-Ash'ari fa'utiya bi lahmi dajjaj fatanahha rajulun min al-qaum فقال ما لك فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها قال أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, adalah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sakut dengan makanan Nabi lah. Nabi makan lak gapo ni selain daripada roti, selain daripada cuka yang kita dengan gapo lawan habis sedap sama dengan kita ke tak. Daripada Zahdam Al-Jarmi, tabi'in lah, dia biasa duduk bersama dengan, dia cerita kata aku satu kali biasa duduk bersama dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi, biasa hidup bersama dengan Nabi. Abu Musa Al-Ash'ari. Duduk kali dengan dia. Tetekala ada satu orang daging ayam. Auna kai mamak haikin. Nak makan daging ayam lah. Orang daging ayam, mari letak nak makan. Nak Abu Musa Al-Ash'ari, nak Zahdam dia juga. Ramai hari tu duduk. Ramai lah beberapa orang lah yang duduk bersama dengan Abu Musa. Pentingnya, sahabat Nabi adalah Abu Musa bersama dengan sahabat dia ataupun anak murid dia. Ada orang ayam letak daging ayam. Ni kai. Daging ayam tu. Maka Abu Musa Fatih ataupun Abu Musa Fatih lah tengok ada satu orang daripada orang yang duduk bersama dengan dia itu wak muka ataupun tengok kata tak say nak makan daging ayam. Tak say makan daging ayam. Fatanaha. Tak say. Tak say makan, tak say nak tepuh dengan daging ayam. Maka orang tanya kepada dia, "Mana ke wak pom tak say makan ayam ni?" Kerana kalau masa kita hari ni adalah jenis orang-orang tua tak say makan ayam tu. Dengan alasannya jadi kau ke, jadi penyakit tu ke, jadi penyakit ni ke, ataupun berapa lari tak say makan ayam tu. Boleh jadi ada sebab lah. Dan juga boleh jadi lelaki seorang ni pun ada sebab lah yang dia tak makan ni ayam ni, daging ayam ni. Maka kita tanya kepada dia, kata, "Malaka wak pom tak makan daging ayam? Wak pom tak suka nak makan ayam? Makan daging ayam?" Dia kata bagaimana? Inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu alla akulaha. Tadi tu aku tengok ayam. Tadi ni aku tengok ayam ataupun boleh ada ayam seekor ni ataupun ayam yang lain lah. Biasanya ayam makan berapa? Ya tak aku ni tengok ayam ni makan syai'an, makan satu benda. Dalam lafaz ni dia tak sebut. Dalam lafaz ni dia tak sebut kata makan berapa. Tapi dalam satu riwayat kata inni ra'aituha ta'kulu natanan. Makna apa natanan? Natanan ni orang panggil tu benda-benda yang busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang busuk lah orang panggil tu kin khong minnau. Ayamnya aku biasa tengok dengan mata. Ayam yang dia makan, upaya dia makan dia daripada bawah tanah ke apa ni adalah makan yang busuk, tak sedap sangat lah. Maka aku kemen nak makan. Kemen siapa ke aku ni halaf tu, aku bersumpah kata aku tak usah makan ayam. La ilaha illallah. Dah boleh jadilah. Boleh jadilah kata adalah orang pasal ni. Pasal tengok kata ayam makan kata redeng dan juga sumpah tak usah makan ayam kerana kemen. Kerana kemen kata nak makan. Maka Abu Musa Al-Ash'ari dia kata, "Udnu, mari dekat. Mari dekat." Panggil lelaki sore tu lah, mari dekat.
Maka lepas daripada Abu Musa Asy'ari royak dia sebagai sahabat Nabi ni, dia biasa hidup bersama dengan Nabi, kata fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin. Aku biasa tengok Nabi ataupun Nabi ni biasanya makan daging ayam. Makan daging ayam. Nah, habis tu yang kita dapat daripada hadis ni nya, Nabi SAW sendiri ni tak suka sangat nak makan ibu dak. Nabi SAW tak suka sangat nak makan ibu dak Nabi. Tapi Nabi tak ada tunjuk kata orang panggil tak suka makan ibu dak panggil apa? Kemer. Tak suka, orang panggil tu yazumut ta'am. Yazumut ta'am ni mana apa? Keji kepada makanan. Ya kata tak usah kemer tak. Ni bukan adab daripada adab Islam ni, tunjuk sini ni. Walaupun makanan tu kita tak kena, kita tak suka, kita tak wahi, tapi tak boleh kita nak giroyak kata aku tak kena dia sebab gini. Tak. Kerana apa? Kalau kecek begitu tu, wak orang lain sedang duk makan ayam kan? Ataupun sedang duk makan benda tu, wak wifak mereka tak semakin hati. Kerana apa? Kemer turut kita. Habis tu kalau lah kita kemer, kita suka, kita tak wahi, kita tutup, kita seorang. Cuma kita rakyat kata aku tak suka lah makan benda ni, dengan peribadi tak suka. Tapi tak kena rakyat kata kemer, tak kena rakyat gapa dak. Kerana membuatkan orang lain ni tak suka nak makan gatik. Kemer gatik nak makan. Habis tu di antara adab lah. Kerana Nabi SAW sendiri pun ibu dak tak rakyat kata Nabi kemer apa dak. Nabi rakyat kata tak makan ataupun dia saja menunjukkan kata Nabi SAW ni ngaku kata boleh makan benda tu. Boleh makan benda tu. Habis tu ini nak tunjuk kata Nabi SAW makan ayam, dan juga sahabat bersuka makan ayam. Maka dalil ni menunjukkan kata daging ayam ni mubahun. Harus boleh makan. Daging ayam ni boleh makan. Mubahun. Kerana Nabi SAW sendiri pun makan juga. Tapi di sini kita ada sedikit faedah. Kalaulah kita jumpa, kita dapat tahu kata ayam ni dia makan. Idza kanatid dajjajah ta'kulu minal qazurat wal awsakh. Kalaulah ayam tu pera tu dia makan kata orang dia makan qazur, makan benda-benda cemar lah. Makan benda-benda yang cemar. Makan benda-benda yang cemar, benda yang kotor, benda yang busuk. Benda-benda yang busuk. Di sini kalaulah dia makan benda-benda yang cemar, benda-benda yang busuk, dan juga selepas daripada tu dia menyebabkan daging ayam tak kata makan tu daging pun tak sedap makan juga. Daging pun busuk juga selepas daripada semilah misalnya. Misalnya kata. Misalnya kata. Di sini tak boleh makan juga. Kalaulah menyebabkan makan benda cemar dan juga wakwi daging tu busuk. Daging ayam tu busuk, di sini pun tak boleh makan juga. Kerana Nabi SAW larang. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Daud sendiri, Nabi kata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah wa albaniha." Nabi Rasulullah larang daripada nak makan, kita nak makan binatang hak makan benda-benda yang kotor, benda-benda yang cemar, benda-benda yang busuk. Kita tak boleh makan. Kalau lah ayam tu dia makan daripada situ. Tapi jalan keluarnya, kita tak sembelih ayam tu dan makan dengan keadaan daging dia busuk dalam itu tak. Tapi kita ambil ayam tu ni mai kurung dulu. Mai binatang tu mai kurung dulu, dan juga kita cari upai yang bagus, upai yang baik, upai yang tak busuk, upai yang cuci tu. Yang munasabah sungguh untuk ayam makan. Kita kurung dia 3 hari, kita beri dia makan. 3 hari tu beri makan yang baik kepada dia sehingga wakwi daging dia tu jadi baik. Jadi baik. Selepas daripada tu, lepas daripada 3 hari, kita boleh nak sembelihkan ayam itu. Seperti mana pensyarah kitab ini dia sebut kata, wa innama tuhbas thalathan an hadzal akil. Tak dia kurung ayam 3 hari dulu. Beri makan yang baik sudah. Boleh jadi orang yang tawakwi rangkai tubuh ayam itu secara betul-betul dengan makanan yang bagus semula, barulah kita boleh nak sembelih selepas daripada kita kurung dia 3 hari. Seterusnya lagi kepada hadis yang 155. Hadis nombor 155. Bab ni adalah bab yang panjang sikit lah. Hadis ni riwayat daripada an Ibrahim bin Umar bin Safinah an abihi an jaddih. Qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara.
Hadis ni adalah hadis yang tak sahih daripada Nabi SAW. Sanad dia adalah sanad yang tak sahih lah. Kerana Tok Guru kepada Imam Tirmizi dalam sanad ini dia adalah keadaan dia saduq dan juga Safinah. Ibrahim bin Umar bin Safinah. Orang panggil Safinah ni koncai Nabi SAW, pengkhidmat orang kerja Nabi lah. Orang kerja Nabi SAW. Orang kerja Nabi Safinah ni. Maka anak Safinah ni Umar dan juga cucu dia Ibrahim. Cucu dia ni ada masalah. Cucu dia Ibrahim bin Umar bin Safinah ni mastur. Tidak dikenal sangat malaikat hadis ni. Tidak dikenal sangat malaikat hadis ni. Dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut dalam kitab, dia kata isnaduhu dhaif, sanad hadis ni adalah dhaif, tidak sihat mana seperti mana telah didhaifkan oleh Al-Uqaili dan juga Ibn Hibban, kata hadis ni tak sahih dengan sebab sanad yang tak kuat sangat. Maka isinya di sini ayat kata Nabi SAW bagi Safinah, ayat kata aku biasa makan burung. Satu jenis burung yang nama dalam bahasa Arab kata hubara. Satu jenis burung dalam bahasa Arab namanya hubara. Rupa dia bagaimana mana? Ramadiyul laun. Warna kulit, warna burung tu sama dengan warna pasir, warna tanah, sitong lah. Tawilul unuq, tekak panjang. Tekak panjang. Wa fi minqarihi syai'un minat tuli. Dan juga mulut dia ni panjang sikit. Mulut ni mucung sikit mulut dia. Warna sitong, warna sama dengan warna pasir. Yang keduanya tekak panjang, yang ketiganya mulut mucung sikit. Tu warna tu rupa burung humara dalam bahasa Arab. Bahasa Sian saya tak cerak nama gapo. Cuba kita tengok tulis dalam bahasa Arab kata humara, dalam Google dia tubik bala mana, dia tubik rupa ramai tu lah, tapi bahasa Sian dia panggil gapo. Hadis ni tidak sahih daripada Nabi. Tapi hukum makan ni burung boleh makan tak? Hukum asal dia boleh halalun 'ala al-asli. Haitsu lam yarid fi syar'i ma yadullu 'ala tahrimihi. Tak ada dalil daripada Quran, daripada hadis, daripada syarak Islam yang menunjukkan burung jenis ini adalah burung yang haram. Bahkan hadis ni yang tak sahih daripada Nabi, tak bolehlah kita nak kata Nabi ni biasa makan burung jenis ni. Tapi hukum dia suku sakat boleh makan burung kerana tidak ada dalil yang mari larang kita untuk makan burung itu. Pergi lagi kepada hadis yang seterusnya 156. Hadis Jabir tadilah. Hadis Abi Musa Al-Asy'ari tadi tu, yang orang-orang dagang air tu. Dan juga ada seorang yang tak suka nak makan siapakah orang panggil supah tak saya makan lah kerana terlihat air ni dia makan benda-benda yang kotor yang cemar, buat dia ni keman nak makan. Hadis yang sama lah. Tapi hadis yang nombor 150 ni cerita yang sama tapi sanad jalan yang lain. Imam Tirmizi wari lah. Wari yang nak tunjukkan kata cerita ni ada banyak jalan yang riwayatkan oleh ulama hadis. Seterusnya lagi kepada hadis 157. Katanya Imam Tirmizi daripada Abi Asid, daripada Abi Asid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Nabi SAW kata, kulu, makanlah kamu minyak zait. Zait ni minyak. Zaitun, minyak zaitun orang panggil. Haraplah kamu makanlah minyak zaitun. Naman makkok. Dalam bahasa Syiah ni, naman makkok. Habis tu, naman yang paling baik pada hari ni, naman makkok. Dia harga mahal sikit. Dia harga mahal sikit, tapi adalah naman ataupun minyak yang paling sehat sekali untuk kita makan dan juga membuatkan tubuh kita sehat insya-Allah. Dengan sebab apa tu? Hadis ni tidak sahih daripada Nabi lah. Makanlah kamu cuka dan juga memiakkan waddahinu bihi, mana kata miakkan dengan buah zaitun inilah. Orang panggil tu genai dengan minyak ni lah. Waddahinu, dah ini atau minyak. Gebuh dengan dia lah. Kerana apa? Az-zaitun fa innahu min syajaratin mubarakatin. Dia adalah salah satu pokok yang penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini walaupun sanad tidak sahih daripada Nabi SAW, tapi ada hadis yang lain yang mari tolong wakwi kuatlah.
Tapi walau bagaimanapun asal dia mengenai dengan zaitun ini pun adalah pokok pohon kayu yang barakah, yang Allah Subhanahu wa taala telah sumpah di dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal badil amin. Wattini wazzaitun. Allah Taala sumpahkan dengan wattin dan juga wazzaitun. Dan juga Allah Taala telah mensifatkan pohon zaitun ini adalah pohon yang barakah. Seperti dalam satu ayat lagi dalam surah An-Nur ayat 35 yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Allah Taala yang kata syajarah mubarakah. Apa? Zaitun, wah zaitun, pohon kayu zaitun. Habis itu katanya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibn Qayyim seorang ulama yang dia bijak juga. Yang dia bijak mengenai dengan tibbun nabawi. Tibbun nabawi orang panggil itu pad Nabi. Pad Nabi. Dia adalah tulis kitab ataupun dalam kitab Zadul Ma'ad sendiri pun dia tulis mengenai dengan tibbun nabawi. Dia kata belah mana? Waduhnu fil biladil harra kal hijazi wa nahwihi min akidi asbab hifz sihhati wa islahil badani wa huwa kaddaruri lahum. Kita cuma minyak. Ad-duhnu ni cuma minyak. Semasa kita duduk di negara-negara yang panas. Negara-negara yang ada musim panas. Kerana negara yang musim panas sangat tu dia boleh wakwi orang panggil atau kulit kita ni pecah, kering dia juga pecah. Kalau kaki ni kering sampai ke pecah. Habis itu semasa kita duduk di negeri, kalau kita pergi buat umrah, kalau anak-anak kita, sayang-sayang kita pergi mengaji di negeri Mesir, negeri Jordan, negeri Saudi, negeri Sudan, semasa musim panas dia panas semua. Dia panas sampai ke kulit kering. Di antara caranya nak boleh fabatkan kulit yang kering itu, ad-duhnu, ambil minyak zaitun cuma. Ambil minyak zaitun cuma. Kerana boleh orang panggil cuma dengan minyak zaitun ini musim panas boleh menyebabkan jaga kesihatan ke tubuh badan kita dan juga baiki tubuh badan kita yang pecah yang kering itu. La ilaha illallah tibbun nabawi. Cuba. Habis tu kalau kita tak ada duit sikit, kalau boleh beli minyak basing, minyak zaitun buat lauk rumah ni comel bagus. Dia lebih comel daripada minyak yang kita guna pada hari ni lagi. Naman palm, naman gapo tu kurang baik. Kerana kalau nak beza, nak timai dengan minyak yang buat daripada zaitun, tu lebih comel lagi dengan sebab dia adalah pokok kayu yang Allah Ta'ala telah sumpahkan di dalam Al-Quran, wattini wazzaitun. Habis tu kadang-kadang orang Arab ni semasa saya duduk Madinah, semasa saya duduk di Urdun sendiri, orang Arab dia minum gitu ya. Minyak zaitun dia minum gitu ya sekarang. Ataupun zaitun makan ada juga dalam nak. Minyak zaitun kalau dia makan gitu ya. Habis tu insyaAllah mudah-mudahan kita jagalah kesihatan kita. Jangan buat main-main dengan pandai kesihatan kita. Kita pergi lagi kepada hadis yang 158. Hadis yang 158 supaya tak adilah hadis supaya ni yang Nabi kata suruh makan minyak. Dan juga makan wah zait dan juga buat minyak dengan wah zaitun lah. Minyak zaitun ni. Orang panggil atau hadis jalan lain lah mari tolong. Jalan saat ni dhaif, jalan ni mari tolong. Dan juga sama juga dengan hadis yang 159. Ulama ni dia wari jalan mula lemah. Dia wari jalan yang dua, jalan yang tiga. Orang panggil atau kalaulah hadis yang dhaif tak kuat, kalaulah dia ada banyak jalan, dia boleh menguatkan orang panggil atau boleh liankan daripada dhaif naik mari jadi hasan ataupun adalah hadis yang boleh guna lah. Hadis yang boleh guna. Maka hadis yang 157, 58, 56 mengenai dengan minyak zaitun. Buah-buah zaitun, pohon-pohon zaitun yang penuh dengan barakah yang Allah Ta'ala telah sumpahkan di dalam Al-Quran dan juga melalui hadis ini yang Nabi SAW sebut. Hadis yang terakhir insyaAllah kita hari ini belum nak masuk ke ni. Hadis 160 kita akan sambung pada minggu depan. Hadis 160 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأوتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. لا إله إلا الله. Mari tengok kata Nabi suka makan berapa lagi. Allah, cuba kita gapo, cuba kita turut mengaji dah, kita turut kita cuba makan. Kalau kita tak wahib
Kalau kita wahyi, kita cuba makan. Kerana kita khabar kata satu kali Nabi makan benda ni. Apa yang Nabi suka? Anas bin Malik ni dia khadim Nabi. Khadim Nabi yang duduk 10 tahun bersama dengan Nabi. 10 tahun bersama dengan Nabi. Ni samrat ahan Nabi ni air tadi. Minyak zaitun. Ni wakayu pula. Ni wakayu apa ni? Anas ni dia tahu kata Nabi suka makan apa. Dia kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu dubba. Nabi sangat suka makan buah labu. Nabi suka sangat nak makan, Nabi suka makan buah labu. Ad-dubba, buah labu. Buah labu ni bahasa Siaga apa? Dia panggil faktong tak? Betul tak? Cuba kita tengok dah. Buah labu lah di sini, buah labu cerak lah. Tapi bahasa Siaga faktong dah dia panggil dah. Buah dia tu. La ilaha illallah. Faja'altu atatabba'uhu fa'ada'uhu. Maka aku pergi cari. Aku ni, anak ayat aku ni suka pergi cari. Pergi cari buah labu untuk nak mari letakkan di depan Nabi SAW dengan sebab aku ni tahu kata Nabi suka makan buah labu. La ilaha illallah. Ini sunnah juga ni, kita kena khabar kata orang yang kita kasih, orang yang kita sayang kepada dia suka makan gapo. Cari makan-makan ni tu dia makan. Anak dia tahu kata Nabi suka makan buah labu, dia pergi cari buah labu, dia letak depan Nabi. Lima a'lamu annahu yuhibbu, kerana aku tahu kata Nabi SAW suka makan buah labu. Pergi cari buah labu. Allahu Akbar. Kasih mesra sungguh Anas kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat yang lain yang dia kasih kepada Nabi. Ni buah labu. Gapo kata yang kita tahu kata Nabi makan pada hari ni? Cuka Nabi pun makan. Dan juga watama buruk, watama hampir sing tak ada punah sangat siapa kau boleh makan lagi. Nabi makan. Daging ayam Nabi makan. Gapo lagi yang kita dapat daripada hadis? Burung. Walaupun tak sahih kata Nabi makan burung, tapi dalam Islam boleh makan burung. Apa lagi? Minyak zaitun. Buah-buah zaitun dan juga minyak zaitun. Buat makanan dengan minyak zaitun. Dan juga yang terakhir ni buah labu, buah kayu, buah labu. Ada lagi buah kayu yang Nabi kasih, kita akan baca selepas daripada ni insya-Allah pada minggu depan. Kerana hadis lebih kurang dalam tajuk ni 20 30 hadis yang sebut mengenai dengan lauk ataupun makanan Nabi yang duduk di dalam ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kita boleh manfaat dan faedah banyak daripada pengajian kita pada hari ini. Itulah lebih kurangnya 48 minit kita pada hari ini. Kita vuti tara ni dulu. Kita jumpa lagi, sambung lagi pada minggu depan insya-Allah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه